Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. InsyaAllah kita sambung pengajian tafsir Al-Quran Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah sambungan ayat 17 muka surah 4. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ayat 17 ini merupakan ayat bandingan ataupun ayat perumpamaan. Bandingan atau perumpamaan dalam bahasa Arab disebut tashbih. Siapa yang belajar bahasa Arab dia faham kalimat tashbih, perumpamaan. Dan pelajaran tashbih ini ada dalam ilmu balaghah sebenarnya. Ilmu balaghah. Dan merupakan ayat pertama dalam Quran yang Allah datangkan kepada manusia tentang ataupun ayat berbentuk tashbih. Dalam Quran banyak. Dalam Quran banyak tashbih, ada perumpamaan yang Allah berikan kepada manusia. Dan ayat 17 ini merupakan ayat pertama dalam Quran. Allah datangkan tashbih ini supaya manusia ini mendapat kefahaman yang lebih, supaya manusia lebih faham. Faham dah. Cuma bila ada tashbih ni lebih mendalam lagi ataupun lebih kuat lagi. Dan istilah tersebut menguatkan makna, menambahkan kefahaman dan menguatkan makna ayat apabila ada tashbih, perumpamaan. Kita kata guru itu garang. Guru itu garang. Faham tak? Semua faham. Satu statement, guru itu garang itu satu statement. Tapi bila kita adakan tashbih dalam kenyataan kita dengan statement tersebut, makna itu menjadi lebih kuat lagi, lebih teguh maknanya, lebih kuat atau lebih teguh. Jadi kita kata guru itu garang seperti singa. Guru itu garang seperti singa. Jadi seperti itu menunjukkan tashbih, menunjukkan perumpamaan. Jadi ayat-ayat yang kita baca sebelum ini kata dengan orang munafik, kata orang kafir kan, kita faham tak? Kerana sifat orang munafik ini kita faham tak? Faham. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan kepada kita tashbih ini untuk menambahkan kefahaman yang sudah ada pada kita. Jadi kefahaman itu sudah ada. Bila ada tashbih ini, Allah lebih faham lagi lah. Makna itu lebih kuat lagi. Ini bandingan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia tentang orang munafik, ataupun juga boleh ditashbihkan ataupun difahami orang kafir atau sesiapa saja. Sebab Quran ini ditujukan kepada semua manusia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala cerita dalam Quran ini berkaitan manusia lah, bukan berkaitan binatang.
Walaupun cerita tentang binatang, tapi makna tu untuk manusia, bukan makna tu untuk binatang. Walaupun cerita tentang binatang, cerita tentang tumbuhan, jadi seluruh makna tu. Jadi manusia ni, sebagaimananya Allah sebut lah, ada orang kafir, ada orang Islam, ada orang munafik, ada musyrikin. Jadi Allah datangkan satu bandingan. Allah akan sebut masalah perumpamaan mereka. Sebenarnya mereka di sini, sebahagian ulama tafsir kata munafik, sebab ayat kita baca sebelum ini berkaitan dengan munafik. Dan ada juga yang mengatakan orang kafir, merujuk kepada ayat beberapa ayat 6 dan juga ayat 7 yang telah kita baca sebelum ini juga, ayat sebelum, mana mereka merujuk kepada golongan sebelum tu, golongan munafik. Cuma yang lebih dekat tu munafik kan. Tetapi bila kita faham dari seluruh makna tu, dia tidak munafik saja, orang kafir pun sama juga. Kenapa? Sebab hakikat sebenar munafik itu kafir, bagaimana kita sudah baca sebelum ni. Cuma tidak disebut sebagai, kita tidak sebut mereka munafik itu sebagai kafir, sebab mereka sendiri mengaku orang Islam. Hakikat sebenar kafir dah. Hakikat sebenar kafir. Ini munafik hakiki, munafik hakiki. Mana munafik sebenar? Munafik yang Allah sebut dalam ayat lain, yang berada di dasar neraka paling bawah sekali. Yang mana orang kafir pun tak sampai di situ, dia sampai berat pada orang kafir lagi lah. Jadi kalau berat pada orang kafir, dia tidak sama macam kafir dah tu, berat pada orang kafir lagi lah. Cuma kita angkat sikit dulu kalau munafik itu. Jadi munafik itu sebenarnya kafir. Jadi kedua-dua golongan boleh pakai juga kan. Allah bagi tahu masalah perumpamaan atau bandingan mereka, orang munafik atau orang kafir. Kama thalil ladzi istawqada nar. Seumpama sama seperti seseorang istawqada nar, yang menyalakan api. Seumpama seorang lelaki yang menyalakan api. Tidak bandingkan lagi tu. Jangan kata mereka sama dengan orang lelaki itu, tidak. Jadi siapa yang menyalakan api di sini? Iaitu Nabi SAW. Api itu apa dia? Wahyu. Api itu adalah wahyu. Jadi yang menyalakan api di sini iaitu yang membawa wahyu. Allah umpamakan, Allah Subhanahu Wa Taala mengumpamakan wahyu yang Allah Taala turunkan itu seperti api. Seperti api. Akan datang ni kita akan baca Allah umpamakan seperti air hujan. Umpama. Kenapa? Sebab sifat yang ada pada wahyu itu sama seperti mana sifat yang ada pada api. Jadi sifat yang ada pada api, salah satu daripada sifat yang ada pada api itu apa dia? Cahaya. Jadi nak memahami cahaya api itu, cahaya itu ada pada api, ini kita tidak perlu cerita panjang, sebab manusia faham semua dah. Orang Islam pun faham, orang kafir pun faham. Tak perlu ajar sampai pecah kepala kita kata. Jadi kalau sebut api ni faham. Api cahaya. Mana ada pada api itu cahaya. Jadi yang Allah Ta'ala kendaki di sini cahaya. Salah satu daripada sifat api itu. Sebab manusia memahami pada api itu cahaya. Sebab zaman Nabi mana ada elektrik seperti kita ni. Macam kita sekarang ni api tak boleh ledak, sebab kita sudah ada elektrik. Ni cerita zaman Nabi. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu seperti seorang yang menyalakan elektrik, orang Arab penipal tu elektrik apa belum. Kalau zaman kita faham dah sebut elektrik tu. Lampu elektrik kan, sebut lampu, faham? Sebab lampu zaman dulu pun guna lampu juga, tapi tidak lampu seperti kita. Lampu daripada lampu api seperti ni. Kan? Sebab jadi kendaki daripada lampu itu adalah cahaya. Allah Ta'ala sebut kan, masabih, bintang-bintang itu seperti lampu. Suluhan cahaya itu keluar. Jadi dia kendaki daripada bintang
ada pada bintang itu cahaya. Cahaya. Jadi makhluk yang ada cahaya padanya semua orang faham api. Dan ayat-ayat akan datang itu Allah Subhanahu Wa Taala cerita Nabi Musa AS. Dia lagi bukit tu Sinai, dia tengok ada api. Astuna, aku tengok ada api di sana. Kenapa dia nampak api? Sebab api itu kan cahaya. Nampak cahaya tu. Ya, cahaya. Kita kalau kita tengok cahaya, kita tidak kata api lagi, mungkin kita kata lampu zaman kita sekarang. Sebab lampu sudah ada. Zaman dulu lampu tidak ada, yang ada api. Jadi api ini adalah utama dari sudut cahaya itu. Mana-mana manusia akan guna api. Ya, dinyalakan api di ujung untuk kayu itu, kubur kita kata. Kan? Untuk apa? Untuk jadikan lampu sulh gerak. Ya. Jadi oleh kerana keadaan seperti ini sudah difahami oleh manusia, jadi Allah adakan perumpamaan seperti ini. Perumpamaan seperti ini. Dan memang Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, wahyu ni seperti cahaya. Wahyu ni seperti cahaya. Jadi kalau kita nak memahami wahyu, kita faham cahaya kan? Apabila kita boleh faham cahaya, kita boleh faham wahyu. Kalau kita kata cahaya itu penting kan? Cahaya itu penting kan? Betul. Kalau tidak ada cahaya, susah kita. Kalau tidak ada tadi kan, susah hati kita. Pendek kata, tidak boleh kerja kan? Tidak ada pekerjaan boleh kita lakukan kalau tidak ada cahaya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala katakan perumpamaan seperti itu. Bagaimana kamu memahami cahaya itu penting? Lepas tu wahyu. Wahyu pun penting. Ya. Takkanlah kamu kata cahaya penting tapi wahyu tidak penting. Mana kamu tak faham wahyu itu. Jadi Allah Ta'ala nak memberi kefahaman kepada manusia pentingnya wahyu sebagaimana kamu faham pentingnya cahaya. Dan susah hidup kamu ni kalau tidak ada cahaya. Begitu juga hidup kita ni kalau tidak ada wahyu ni, susah hidup kita. Lebih-lebih lagi untuk kehidupan akhirat, lagi susah. Akan datang kita akan baca Allah Subhanahu Wa Taala umpamakan wahyu itu seperti air hujan. Di situ kita akan nampak pula seperti mana pentingnya air hujan. Di sini cahaya. Dan cahaya ni dia satu apa panggil? Satu takbir, kan? Satu perkara yang kita faham daripada lafaz ini kemuliaan ataupun satu perkara yang utama lah juga. Cahaya. Kalau kita sebut cahaya, dia lawan dia kegelapan. Kan? Kegelapan. Itu lawan dia. Jadi oleh kerana manusia memahami cahaya ni satu bentuk kemuliaan ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala umpamakan wahyu kan dengan cahaya. Dan sifat yang ada pada cahaya tu sifat cahaya. Sifat yang ada pada cahaya ni dia tidak akan boleh dikalahkan cahaya. Oleh apa? Oleh gelap. Dia tidak akan. Kalau kata cahaya dengan gelap, cahaya lawan kegelapan, menang gelap atau menang cahaya? Dia akan menang cahaya. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain, yuridu an yutfi'u nurallah. Mereka ingin menghapuskan cahaya Allah. Mereka nak hapuskan cahaya Allah dengan apa? Apa yang ada pada mereka? Mereka ada apa? Orang kafir kan? Yang mereka ada itu kegelapan. Jadi kita nak tanya, boleh tak kegelapan itu mengalahkan cahaya? Tak boleh. Dia macam-macam mana sekalipun cahaya akan menang, kecuali cahaya itu tidak ada. Jadi kalau cahaya tidak ada, jadi kegelapan berlaku. Kan? Jadi kegelapan berlaku. Dia tidak ada pertembungan, pertandingan di situ kan? Sebab apa? Sebab tidak ada. Sebab kita kalau kita nak lawan tu dia menang kalah ni, kita kata menang kalah kan. Bila ada perlawanan, dan perlawanan ini tidak berlaku kalau dari satu pihak seorang adalah apa seorang. Dia kata lawan ni mesti kena ada dua. Tinju kita kata tinju kan. Sekurang-kurang lawan kita tu dua orang, baru ada perlawanan. Dan daripada perlawanan tu baru kita nampak menang atau kalah. Jadi kalau kita kata gelap,
gelap tidak ada cahaya. Kan? Dia tidak benar. Kita tidak benarlah gelap tu. Sebab apa? Sebab cahaya tidak ada. Tapi bila cahaya tu ada, walaupun cahaya tu kecil sekalipun, gelap ni dia tidak boleh kalahkan cahaya. Contoh kalau kita kata gelap ni penuh suram. Kan? Asalnya gelap ni, asalnya lampu tidak ada, gelap. Orang kata gelap gelemak. Gelap gelemak ni, gelap zulumat, gelap gelemak. Gelap sungguh lah, gelap sungguh. Gelap penuh. Mana tu surau ni, kita kata bilik ni gelap. Mana gelap tu besar lah. Besar lah gelap tu. Penuh rumah ni gelap kan. Tiba-tiba ada cahaya tengah-tengah. Kan? Cahaya tu ada cahaya lilin kan? Ataupun cahaya daripada lampu yang kecil. Kita nak tanya, boleh tak gelap yang penuh bilik tu mengadakan cahaya kecil? Tak boleh. Kan? Sebab apa? Sebab sifat yang daripada cahaya tu dia tidak boleh kalah dengan gelap. Dia tetap, sebab tu dia akan kekal cahaya sikit. Jadi kita tidak, maksudnya kita, cahaya tu tidak perlu sebesar bilik ni untuk mengalahkan gelap tu, tidak. Kan? Walaupun dia kecil pun dia tidak kalah dengan gelap. Gelap tu makna gelap tu tidak boleh mematikan cahaya tu, tidak boleh. Kalau cahaya tu lebih besar lagi, dia akan menghapuskan kegelapan lagi. Semakin besar, semakin besar, semakin besar. Waktu kadang-kadang lampu kan, kalau dia terang sangat, sebiji dah cukup dah. Satu dah. Terang habis satu bilik. Macam matahari kan, satu je matahari. Bila timbul matahari, habis, tak ada gelap. Tak ada gelap je. Dengan sebab matahari itu, cahaya paling besar sekali. Ya, manusia faham cahaya. Kan? Jadi sifat yang ada pada kita kata pada api itu cahaya. Jadi Allah menghendaki cahaya di situ. Kan? Jadi yang menyalakan cahaya, yang menyalakan api. Jadi yang menyalakan api di sini iaitu Nabi SAW. Seorang lelaki seperti seorang lelaki yang menyalakan api. Yang dikehendaki daripada api itu cahaya. Kenapa? Sebab Allah nak sebut selepas itu cahaya. Kan? Falamma adaat, apabila api itu bercahaya. Kan? Sebab api bila kita nyalakan api, bila api itu ada, cahaya itu ada lah. Dan bila cahaya itu ada, dia menerangi. Adaat menerangi. Adaat ma haulahu, kawasan sekeliling lelaki tersebut. Kita boleh tasawur ni, kita boleh tasawur. Jadi tasawur tu tidak canggah, tidak salah lah. Tidak salah untuk tasawur, untuk memahami. Tasawur tu maksudnya kita gambarkan dengan kepala kita. Gambarkan dengan kepala kita. Jadi salah atau tidak salah lah. Yang penting tasawur kita itu menepati, berpandukan Quran. Jadi ketika ni wa fi hadzal mawdi' rijal, di tempat ni ini kita kata takdir ada di kawasan ini lelaki, beberapa orang lelaki. Kan, beberapa, walaupun dalam ni Allah Ta'ala tidak sebut, tidak sebutlah, tak adalah Allah Ta'ala tidak sebut yang lelaki itu ada. Yang Allah Ta'ala sebut lelaki yang menyalakan api itu Rasulullah SAW. Cuma takdir ini bukan takdir qada atau tidak. Takdir dalam istilah bahasa ni iaitu kita menentukan. Takdir itu maksudnya menentukan sesuatu pada ayat itu, walaupun pada zahir ayat itu tidak ada, jadi kita takdirkan ada di mana. Takdir ada, kita tentukan ada. Jadi ini tidak bercanggah dengan kaedah tafsir. Kan? Untuk mencapai makna yang lebih kukuh lagi. Jangan kita takdir sesuatu sehingga bercanggah makna, itu tidak betul. Kita takdirkan sesuatu supaya lebih memahami lagi atau lebih zahir lagi makna tersebut. Itu tak apa. Tapi kalau kita takdir sesuatu yang tidak ada dalam Quran ni, kita takdirkan ada dan makna tu bercanggah, atau tak boleh pakai. Ini kaedah usul tafsir. Sebab apa? Sebab kalau ialah cahaya ni untuk Nabi SAW, wahyu ni kan, wahyu ni yang kita kedaki daripada api di sini. Pertama cahaya lah kan. Jadi kedaki daripada cahaya tu iaitu faedah. Faedah api itu masuk api, satu api kan, yang kedua faedah daripada api. Salah satu faedah daripada api itu adalah cahaya. Dah banyak lagi lah faedah-faedah yang lain, memberi kehidupan kepada manusia.
Api ni kan salah satu bentuk kehidupan yang diperlukan oleh manusia. Ya. Mana kalau tidak ada api, susah kita. Ya. Jadi begitulah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi faedah daripada api, pertama wahyu itu sendiri, wahyu. Yang kedua, faedah daripada wahyu. Kan? Faedah daripada wahyu. Jadi yang kita nak daripada wahyu itu adalah faedah wahyu. Jadi dalam wahyu itu ada faedah. Jadi kita nak faedah. Sebab apa? Sebab kalau kita tak dapat faedah, macam tidak ada wahyu. Macam tidak ada wahyu lah kita. Quran ada, tapi tak dapat faedah daripada Quran. Jadi apa faedah Quran? Sama macam orang kafir tak ada faedah. Sedangkan Allah berikan kepada kita Quran ni, wahyu ni, supaya kita dapat faedah. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tanfa'ul mu'minin, memberi faedah kepada orang beriman. Dia. Jadi persoalannya, adakah setiap orang yang kita kata, kalau api tu kan, kalau api tu setiap orang tu ada faedah lah. Ya. Ada faedah bagi orang yang nak kepada api. Ada lah faedah dia kan. Tapi bagi orang yang tidak perlu kepada api, api itu tak memberi faedah kepada dia. Kan? Macam sekarang kita perlu kepada api. Adakah kita perlu kepada api untuk kita dapatkan cahaya? Tak perlu. Jadi kalau ada api pun tak ada faedah apa api itu. Sebab apa? Elektrik sudah ada. Kan? Begitu juga wahyu ni kan. Wahyu ni, adakah semua orang yang ada wahyu itu dia dapat faedah? Tak ada. Lepas tu siapa dia dapat faedah? Siapa dia? Orang yang nak ambil faedah daripada wahyu, dia dapatlah faedah. Bukan semua orang ada wahyu, saya tu semua dapat faedah. Kalau orang tu ada wahyu, ada Quran, tak pernah baca Quran. Tak pernah baca Quran. Quran ada. Bila baca Quran? 9 tahun lalu khatam. Lepas khatam tutup, tak buka-buka dah. Saya kata saya khatam dah Quran. Dia faham bila khatam Quran tu, dia khatam ni mana habis, tamat. Bila tamat tutup. Lepas tu bila pula buka? Lepas dia mati, orang itu buka. Lepas tu faedah kan? Faedah apa? Ya. Bukan kita nak bagi tahu Quran tu tidak ada faedah. Quran ni semua orang ada faedah. Cuma semua tak dapat. Ada manusia tak dapat faedah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala cerita di sini. Ni kita faham. Jadi bila api itu dinyalakan, ya, teranglah cahaya lah. Cahaya itulah yang dikendaki. Yang dikendaki oleh manusia itu adalah cahaya. Jadi Allah berikan cahaya kepada ketika ni. Ramailah. Beberapa orang lelaki tak ada sekeliling. Jadi untuk Nabi ni memanglah yang menyalakan api itu Nabi yang menyalakan api. Ya, sebab Nabi nak faedah daripada api. Yang kedua, api ni dia bukan dapat faedah kepada orang yang menyalakan saja. Contoh saya yang menyalakan api ni, saya dapat faedah lah. Sebab saya perlu kepada cahaya tersebut, saya menyalakan api. Orang lain yang tidak menyalakan api, dia pun dapat faedah daripada api. Kan? Bukan setiap orang yang nak cahaya tu dia menyalakan. Walaupun orang lain yang menyalakan, tapi faedah tu orang lain semua dapat. Jadi nak dapat faedah tu kan, dia tidak perlu menyalakan api. Sebab menyalakan api tu sudah ada dah. Dia hanya ambil faedah daripada api. Lepas tu Nabi Musa AS, dia tengok, bila dia dalam bukit tu Sina, dia tengok ada cahaya di bukit kan. Dia berkata pada isteri dia, Umkusu inni anastu nara la'alli atikum minha bi khabarin aw atikum bi shihabin qabasin la'allakum tastalun, kata Nabi Musa AS. Kamu duduk sini, aku nampak ada api sana. Aku nak pergi ke sana, mudah-mudahan aku dapat khabar berita, ataupun aku dapat ambil satu puntung api. Supaya apa? Kamu dapat memanaskan badan. Jadi Nabi Musa nak ambil faedah daripada api tersebut. Kami yang menyalakan api itu siapa dia? Dia tidak menyalakan api, dia ambil faedah daripada api. Jadi faedah itu Allah nak bagi tahu bukan untuk Nabi saja. Untuk siapa dia? Untuk orang sekeliling ni. Mana untuk umat Nabi sekali. Seperti Quran ni kan kita ingat, Quran ni Allah turunkan kepada Nabi. Jadi faedah itu untuk Nabi. Tidak. Kalau untuk Nabi kita tak perlu baca Quran. Faedah itu untuk siapa dia?
untuk umat Nabi ke semua. Kan? Walaupun Quran itu tidak diturunkan kepada kita, tapi dia sampai kepada kita dan kita boleh ambil faedah seperti mana Nabi ambil faedah. Allah bagi Quran kepada Nabi, Nabi ambil faedah, sahabat-sahabat faedah. Lepas tu faedah yang diperoleh sahabat tu sahabat saja ke? Nabi saja ke? Tidak, kita. Quran yang kita baca juga. Ni bukan Quran lain ni. Quran ni lah yang Nabi bacanya. Yang Nabi SAW terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ada Quran lain? Quran kata Quran ni daripada nama Nabi yang Nabi baca Quran 30 juzuk ni, hak ni lah sampai kepada kita. Dan faedah ni dia bukan faedah kecil ni. Faedah besar. Besar faedah ni. Kita nak tahu faedah ni besar, kita baca kan, kita belajar baru kita faham. Mana apa? Nikmat. Faedah tu mana nikmat? Bahkan nikmat paling besar sekali yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia ni, wahyu. Tapi kita tak rasa nikmatnya. Kita tidak rasa wahyu ni sebagai satu nikmat yang besar. Sebab tu kita rasa tak perlu Quran, kita rasa tak penting, tak perlu. Tapi bagi orang yang dah dapat nikmat besar ni, kan, bagi dia dapat nikmat besar ni kan, dia rasa nikmat-nikmat lain kecil. Nikmat lain, bahkan dia tak rasa nikmat lain sebagai nikmat. Kenapa? Sebab ni nikmat paling besar sekali. Nikmat paling besar. Seperti mana Nabi cerita dalam hadis, apabila di hari akhir nanti itu manusia dia tengok wajah Allah Subhanahu Wa Taala tu kan, terang-terang ketika itu nampak. Itu nikmat paling besar sekali bagi ahli syurga. Sehingga nikmat syurga ini kecapi sebelum ni macam tidak rasa. Macam tidak rasa. Sebab apa? Sebab nikmat besar tu. Itu dia syurga lah. Nikmat yang besar yang Allah berikan di dunia ni apa dia tuan? Apa dia? Nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis. Nikmat Tuhan kamu, Tuhan kamu cipta pada manusia. Besar. Quran. Sebab tu kita, kalau kita tengok dalam hadisnya, dalam hadis di hari akhirat tu ada satu kolam Nabi SAW. Di mana masyarakat ada satu kolam dalam hadis. Akidah tu, itu akidah juga, masuk bukan akidah. Itu kolam tu ulama sebut nama dia disebut sebagai Kautsar. Kautsar. Kolam Kautsar kan. Salah satu daripada ciri yang ada pada air kolam tersebut, Nabi sebut dalam hadis, wa man syariba minhu lam yazma' ba'dahu abadan. Kan? Siapa yang minum air Kautsar ni, dia tidak akan dahaga sampai bila-bila. Ulama dia kata tidak dahaga tanpa masuk, dia tak perlu kepada air. Sebab kan, air diperlukan kerana dahaga. Kita perlu kepada air. Dan saya minum air sebab saya dahaga. Kalau saya tidak dahaga, saya tak boleh minum air. Bukan perlu wajib minum air. Kita minum air kerana kita dahaga. Kita minum air. Dan kalau tidak dahaga, tak minum air, maknanya kita tak perlu kepada air. Kenapa? Sebab kita sudah tidak dahaga. Jadi itu sifatnya daripada kolam tersebut. Dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam Quran, kan, surah yang kita biasa baca tu kan, surah paling pendek sekali dalam Quran. Surah apa? Kautsar. Dalam surah tu Allah beritahu, inna a'tayna kal kautsar. Ini Allah Taala sebut dalam Quran. Allah sedang sesungguhnya kami berikan kepada kamu wahai Muhammad, kami telah berikan. Faham ayat tu? Sebab dalam bahasa Arab a'ta tu fi'il madhi, dia bagi fi'il madhi. Mana sesuatu yang telah berlaku, past tense lah. Kalau kita belajar bahasa ini tu past tense, telah berlaku. Jadi kami telah berikan kepada kamu wahai Muhammad Kautsar. Maksudnya Kautsar yang Allah telah bagi pada Nabi. Kalau kata Kautsar, kolam Kautsar itu Allah tak bagi lagi. Allah akan bagi di hari akhirat tu untuk Nabi. Jadi Nabi tidak peroleh lagi waktu di dunia ni. Cuma Kautsar yang telah Allah berikan kepada Nabi di dunia ni, apa dia? Kautsar ni, apa dia tu? Yang telah diperoleh oleh Nabi SAW, wahyu. Wahyu tu Kautsar. Kautsar tu masuk Kautsar. Kautsar ni, Kautsar tu kebaikan yang begitu banyak, nikmat yang banyak, kebaikan yang banyak, penuh. Saya lepas baca tafsir surah ni, saya tak anak saya nama Kautsar. Anak saya seorang tu dapat lagi saya Kautsar.
mengalahkan dia. Itulah ada sifat-sifat kautsar tadi. Dia sebab kita tertarik makna dia tu. Kebaikan yang banyak, nikmat yang begitu banyak. Sebab tu ulama tersebut, siapa yang nak minum Kausar di sana, siapa yang nak minum Kausar, kan, dia kena minum Kausar di dunia ni, baru dia dapat minum. Siapa yang tak minum Kausar di dunia ni, dia tidak akan dapat minum air telaga sana. Dan air itu bukan semua boleh minum. Bukan semua orang kafir nak kena minum, kan. Jadi orang yang dapat minum tu siapa dia? Orang yang telah minum Kausar di dunia, maka dia layak untuk minum Kausar di hari akhirat. Kausar di dunia siapa dia? Wahyu ni lah, agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini nikmat paling besar. Sebab tu tuan sekalian, sebab tu kita kata, sebab sifat yang ada pada Kausar di dunia, Kausar akhirat itu sama. Nabi kata Kausar di akhirat itu, siapa yang minum air telaga Kausar, dia tidak akan dahaga. Maksudnya dia tak perlu kepada air sebenarnya. Ahli syurga tu dia tak perlu pada air. Walaupun air itu ada dalam syurga, tapi ada tu bukan kerana perlu, tapi ada tu kerana nak menikmati saja. Bukan perlu. Kan? Jadi orang yang telah dapat wahyu di dunia ni, dia dapat nikmat yang besar di dunia ni, dia tak perlu dah nikmat-nikmat lain. Dia tak perlu, bukan tak perlu, maksudnya dia tak rasa besar dengan nikmat. Sebab apa? Sebab dia nikmat besar tu. Sebagaimana sifat tu ada pada Nabi. Lepas tu bila ditawarkan kepada Nabi SAW, untuk jawatan, kan, untuk jawatan, harta, Nabi tak mahu. Kenapa? Sebab Nabi sudah dapat nikmat yang besar. Kita gila nikmat-nikmat dunia ni. Kenapa tuan? Sebab kita tak dapat lagi nikmat ni. Kita tak dapat lagi sebab kita tak rasa pun nikmat ni. Tapi bila kita dapat nikmat ni, kita rasa macam tak perlu kan. Ini bagi zuhud ni kan. Zuhud ni maksudnya dia, zuhud tu apa maksud? Zuhud ni dia tak perlu kepada benda lain sebab dia sudah dapat benda lain. Itu makna zuhud. Kan? Dia tak perlu, dia tak rasa suka pada dunia itu, kan, kerana dia minat kepada akhirat. Kan? Bukan dia tak minat kepada dunia kerana tak mampu. Ada juga kan, tak minat dunia. Kenapa tak minat tu? Sebab dia tak mampu je sebenarnya. Dia tak minat kan? Tak minat kata macam ni. Tak minat sebab awak miskin. Sebab awak miskin, kan? Kalau kata zuhud tu maksud dia tak minat kepada kereta tu, walaupun duit dia ada 30 juta, nak beli cash pun boleh, tapi dia tak minat. Sebab apa? Sebab dia dah ada. Kita kata dia ada nikmat lain tu. Itu makna zuhud. Makna dia apa panggil, tak minat pada dunia ni. Kenapa dia tak minat? Sebab dia minat pada akhirat. Dia tak minat pada nikmat-nikmat dunia. Kenapa? Sebab dia sudah dapat dah nikmat ni. Jadi lahir sifat zuhud. Nikmat Quran dia sudah dapat je. Jadi orang lain duk kejar dunia, duk kejar pakat, duk kejar jawatan, dia tak kejar pun. Sebab apa? Sebab bagi dia itu semua bukan nikmat. Kalau nikmat sebenar dia di sini. Dan bekerja itu sebab dia tak dapat nikmat ni. Dia tak dapat nikmat ni, sebab tu dia kejar. Kalau dia dapat ni, dia tak kejar. Dia kejar nikmat ni. Tu faedah. Kita cerita tu faedah besar wahyu ni. Macam api ni, kita kata faedah tu. Faedah yang kita maklum, faedah saja tu kan. Sekarang keperluan hidup kita di dunia. Wahyu tu dia lebih lagi. Jadi faedah tu Nabi dapat perolehi, kita pun dapat memberi faedah kepada orang sekeliling. Sebab tu dah tafsir kata wa fi hadzal mawdi', di tempat ni rijalun. Ada beberapa orang lelaki yang dapat ambil faedah daripada wahyu, daripada api. Cuma Allah sebut falamma adaat, apabila api mengeluarkan cahaya, kan, di tempat tersebut, kan, ma haulahu, memberi cahaya kepada kawasan sekeliling tersebut. Apa berlaku? Tengok Allah tak sebut zahaballahu binurihi. Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan faedah daripada cahaya tersebut. Allah hilangkan cahaya. Api tidak hilang, cahaya itu hilang. Maknanya dia asalnya boleh dah. Maksudnya cahaya itu dia boleh ambil. Jadi yang diketahui Allah menghilangkan di sini iaitu dia tak dapat cahaya. Bukan cahaya itu hilang, sebab api itu memang cahaya tidak hilang lah. Selagi mana ada api, cahaya itu ada. Jadi yang maksud hilang, Allah menghilangkan cahaya di situ, makna menghilangkan faedah yang diambil daripada cahaya. Kan? Seperti kita hilang, mana tak dapat. Jadi yang diketahui daripada hilang di situ makna tak ada, tidak ada. Itu makna hilang. Makna hasil tak ada. Kenapa?
Tadi ada sebab hilang. Jadi Allah menghilangkan cahaya tersebut, menghilangkan faedah daripada wahyu itu. Padahal dia dapat dah wahyu. Lepas tu kita tengok munafik sebelum ni kan. Munafik ni Nabi ada bersama mereka. Sebagaimana saya dulu cerita banyak kali je, orang munafik ni kan, munafik ni kira-kiranya kehidupan mereka itu seperti mana orang Islam yang lain kan. Seperti mana umat Islam yang lain, mereka tidak secara zahir dia tidak berbeza. Bukan kata berbeza totally, tidak kan. Banyak perkara sama lah. Umat Islam pergi solat masjid, dia pergi solat masjid juga kan. Umat Islam, sahabat-sahabat berada dalam masjid Nabi, dia pun berada dalam masjid Nabi juga kan. Dengan ceramah Nabi, dengan kuliah ilmu Nabi, dia dengar juga. Perang, dia pergi perang juga, terpaksa pergi, walaupun tak boleh, terpaksa pergi. Jadi dia dari satu sudut tu Nabi ada sekali bersama dengan mereka. Munafik, bukan munafik tu tempat lain dalam hutan tu, tidak. Sekali dengan Nabi lah, cerita sekali dengan Nabi. Tapi dia tak dapat faedah daripada Nabi. Tu anda. Nabi ada, Nabi tak ada, mana cahaya tak ada, tapi tak dapat faedah. Lainlah kalau tak dapat faedah tu tidak ada cahaya kan. Bahawa ada gelap, sebab tak ada cahaya. Kenapa dia tu berada dalam gelap ni tuan-tuan? Kerana cahaya itu tidak ada. Ni cahaya ada tapi berada dalam gelap. Mana dia tak dapat faedah daripada cahaya. Sebab tak sebut wa tarakahum fi zulmat, dan Allah membiarkan mereka itu dalam kegelapan. Sedangkan cahaya ada. Ada cahaya, berada dalam kegelapan, hal keadaan cahaya ada. Bukan tidak ada cahaya. Apa dah? Allah Subhanahu wa taala bagi perumpamaan kepada kita. Nabi ada macam tidak ada Nabi. Soalan gitu kan. Nabi ada macam tidak ada Nabi. Cahaya ada macam tidak ada cahaya. Kan? Dia alat, sesuatu alat yang ada faedah. Sepatutnya kita dapat faedah kan. Apa-apa faedah. Tapi kalau kita ada alat yang ada faedah tu, kita dapat faedah macam alat tu tidak ada. Wujudu keadaan ni macam kipas, contoh kipas tu kan. Kita pasang kipas ni, kenapa tak pasang kipas? Kita nak faedah daripada kipas. Itu asal. Faedah dia apa? Angin tu kan. Kita nak angin kan. Tapi kalau kipas tu rosak, malah kipas tu tidak pusing, kita kata kan. Angin tidak ada, jadi macam tidak ada kipas juga. Seperti tidak ada kipas sebab tak dapat faedah daripada kipas. Ekor, contoh ekor kan. Bilik tu ada ekor. Jadi kita pasang ekor tu kenapa? Kita nak faedah daripada ekor. Kalau ekor tu rosak, maksudnya faedah tu tidak ada. Walaupun kita pasang ekor rosak kan, dia tidak boleh faedah, macam tidak ada ekor juga. Jadi kita boleh kata bilik tu tak ada ekor. Kita boleh kata bilik tu tak ada ekor, walaupun kita buka bilik tu tak ada ekor 4 biji ada. Tetapi semua rosak, macam tidak ada ekor juga. Begitu juga dengan Quran yang ada pada kita ni kan. Quran ni faedah besar tu. Kalau kita ada 30 biji Quran dalam rumah kita dan kita tak ambil faedah daripada Quran, macam tidak ada Quran juga. Ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, saya pernah cerita daripada tuan-tuan, hamba Allah, dia suka melancong, orang kaya, suka melancong. Boleh kata seluruh dunia lah dia pergilah. Saya pun tidak tahu lah, sebab asyik-asyik melancong, tak tanya dia, mana gaji Turki kata, mana Jepun, Osaka, macam-macam kan. Anak dia pilot, jadi murah tiket dia dapat. Jadi setiap kali dia pergi itu, dia bawa balik Quran. Quran bahasa tu. Dia kumpul rumah dia penuh. Satu rak tu Quran saja. Ini Quran daripada India, ini Quran daripada Rusia, ini Quran daripada yang terjemahan Quran. Banyak Quran. Maknanya, jadi bagi kita lagi kita bagi secara peribadi tak perlu pun. Sebab Allah Subhanahu wa taala, Allah menghendaki kita ni bukan kumpul Quran. Kalau Allah nak kumpul Quran, memang kita pakat pergi kumpul Quran lah kumpul kita ni. Allah Ta'ala nak kita faham Quran. Mana kalau kita nak kumpul Quran banyak-banyak, kalau tak faham satu ayat Quran, apa faedah? Kumpul saja Quran. Rumah kita tu jadi pusat pengumpulan Quran, tapi satu ayat Quran pun tak faham.
Baik kita ada satu Quran, ni kita belajar Quran sampai hancur Quran. Apa? Faedah belajar Quran. Habis 20 juzuk baca lagi, habis baca lagi sampai hancur Quran. Walaupun satu Quran tu kita dapat faedah. Daripada banyak Quran tak ada faedah. Apa? Bukan ada faedah, tak dapat faedah. Kenapa Allah hilangkan faedah? Ya, Allah hilangkan faedah. Maka Allah nak bagi tahu di sini pokok munafik ni, petunjuk ada pada dia tapi tak dapat. Jadi kita kena faham petunjuk dengan mendapat petunjuk dia beza. Maksudnya tidak semestinya orang yang ada petunjuk tidak dapat petunjuk. Yang kita nak adalah mendapat petunjuk. Seperti sudah kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, berilah petunjuk. Jadi berilah petunjuk di situ maknanya kita nak faedah daripada petunjuk ni, Quran. Sebab faedah petunjuk yang kita minta tu Allah bagi Quran kepada kita. Quran ni sebagai petunjuk kita. Kan? Dan faedah daripada petunjuk ni kita akan peroleh apabila kita ikut petunjuk. Kita yang belajar Quran ni putus kan? Kita baca Quran, padahal kita faham Quran. Kalau kita tidak ikut Quran, sama juga. Yang tadi itu memang dia tak dapat faedah, maksudnya dia tak faham Quran apa semua. Hak ni hak belajar Quran dah. Setiap hari dia belajar Quran, tak faham Quran, faham dah Quran. Jadi kalau faham saja tidak ikut, apa faedah? Macam GPS tu, GPS. Tekan nak pergi polisi. Ni polisi dia tunjuk tadi, kita ikut je lah. Jadi kalau dia tunjuk saja, kita tidak ikut, kita hantar jalan lain, tak sampai juga kita. Kan? Jadi bila Allah dah tunjuk kepada kita ini jalan dia, sebab Allah sebut dalam Quran, wa hadainahun najdain, kami tunjuk kepada manusia ini dua jalan. Dengan wahyu ni manusia akan dapat dua jalan. Satu jalan ke neraka, satu jalan ke syurga. Nak nampak jalan tu dengan wahyu. Tanpa wahyu tak nampak jalan. Tak nampak jalan ke syurga, tak nampak jalan ke neraka. Jadi bila Allah dah tunjuk jalan, kena ikut kan. Betul, dalam agama ni dia kena ada satu sifat lagi, ikut. Sebab jadi kendaki daripada agama tu ikut. Kalau tidak ikut, tak ada faedah daripada agama. Wa anna hadha sirati mustaqiman, Nabi kata, ini dia jalan aku lurus. Surah Al-An'am juzul 8. Nabi satu ketika bersama sahabat tu Nabi buat garisan, satu garisan lurus atas tanah. Nabi ambil kayu, Nabi buat satu garisan lurus. Nabi berkata, wa anna hadha sirati mustaqiman, ini dia jalan aku lurus. Nabi kata, fattabi'u, kamu kena ikut jalan ni. Banyak ayat Quran tu, banyak. Ikut, mana Allah menghendaki kita ikut. Sebab faedah daripada wahyu itu ikut, bukan faham semata-mata tidak. Cuma sebelum ikut tu kena faham dulu. Kalau tak faham maka tidak boleh ikut lah. Nak ikut kena faham. Jadi pengakhirnya kepada wahyu itu adalah ikut, baru dapat faedah. Manakala kita belajar wahyu tak ikut, tak dapat faedah ke muncul. Pahala tu dapatlah, pahala tu kita belajar kan. Faedah tu kita ikut. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikut aku. Ittabi' ma yuha ilaika, kan? Ikutlah wahyu yang diturunkan kepada kamu, wahyu Muhammad. Allah perintah kepada Nabi SAW, ikut wahyu. Waktu apa kita kehidupan Nabi itu? Kenapa? Sebab Nabi ikut wahyu tu lah. Jadi ikut tu lah. Itu faedah daripada wahyu yang sebenar. Jadi faedah tu bukan kita dengar sehingga faham. Ada nanti ayat kalau kita baca ni kan. Dia dengar saja. Oh hebat Quran. Bila belajar tafsir Quran, oh hebat, tak ikut. Lepas tu hebat mana Quran? Dia kata hebat saja. Kan? Jadi orang tak dapat faedah tu bukan dia tak faham Quran pun. Faham juga. Munafik faham, cuma dia tak mau ikut. Kenapa tidak mau ikut? Sebab bertemu dengan wahyu, dengan nafsu. Bertemu dengan nafsu dia. Nafsu itulah yang Allah Ta'ala cipta dalam hati manusia, dalam jiwa dan jadi manusia itu ada nafsu. Nafsu itulah yang menghalang manusia ni, yang jadi tidak suka nak ikut. Tapi bila kita tentang nafsu ni kan, sebab nafsu pun ada lawan, dia tahan nafsu atau berlawan nafsu dia. Untuk ikut wahyu. Kan? Sebab dia bertemu, dia jahanam oleh nafsu dia. Nafsu cinta kepada harta, cinta kepada keluarga, cinta kepada anak-anak, cinta ni dia menyebabkan dia tu tak boleh nak ikut wahyu. Jadi tak dapat faedah kan bukan munafik ni.
Jadi Allah zahaballahu binurihim, Allah Ta'ala hinakan faedah daripada cahaya tersebut. Tak ada faedah. Walaupun dia dengar, walaupun dia sudah ada di pada cahaya tersebut, ya, tapi tak ada faedah. Jadi di sini kita kena faham sungguh-sungguh, ya. Kita usaha untuk, ini salah satu daripada usaha kita ni lah, untuk kita dapat faedah daripada Quran. Selain daripada kita baca tu, baca lah, boleh pahala kan. Cuma lebih besar daripada baca tu, iaitu kita kena faham, kan? Sebab ada juga orang baca Quran hari-hari baca Quran, tapi kehidupan dia tak betul dengan Quran. Tak betul Quran. Quran kata begini je waktu ni, padahal boleh baca Quran. Sebab dah tak faham Quran, baca saja. Nah, betul Nabi sebut dalam hadis kan, akhir zaman ni manusia Quran ni ni, tapi sampai kat ni tak sampai ke hati dia, sakat mulut dia saja, sentak baca ke main lagi, tak meresap masuk. Buktinya kehidupan dia tidak sama dengan Quran. Baru baca Quran kalau orang lain, kan? Sebab yang Allah Subhanahu Wa Taala kendaki Quran ni biar meresap masuk dalam hati. Apabila meresap masuk hati, kehidupan manusia itu berubah. Sebab apa? Sebab Nabi sebut dalam hadis, dalam tubuh manusia dia ada seketul lagi. Kan? Idza salah inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada seketul lagi. Idza salahat, apabila elok daging tersebut, eloklah semua tubuh dia. Wa idza fasadat, apabila rosak daging tersebut, maka rosaklah semua. Ala wahyal qalb, ketahuilah daging itu adalah hati yang adalah dada manusia. Kan? Jadi hati ni sebab tu dia sesuai Quran dengan hati kita. Dia terkesan bila kita baca Quran, dia terkesan pada hati. Tapi kalau kita baca Quran tak terkesan, maknanya Quran itu tidak memberi faedah kepada hati kita. Jadi tidak ada berlaku apa-apa perubahan. Kan? Jadi kita jangan pelik manusia ni. Ada sebagai manusia ni, tuan-tuan sini, kan? 20-30 tahun dia dah belajar, tapi kalau dia seperti itu tak berubah. Ya, kita sudah baca dah sebenarnya ayat kan. Tu Allah sebut. Kemudian hati kamu keras macam batu, Allah sebut. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar, wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma', wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Kemudian hati kamu tu jadi kerah, Allah sebut. Kerahnya hati kamu tu, sehingga hati sehingga kerahnya dia lebih kerah daripada batu lagi. Nah, sebab apa? Sebab Allah tak sebut batu ni sekerah batu. Ada batu yang merekah, ada batu yang pecah, ada batu yang terbelah. Hati manusia tidak gitu. Dalam ayat jalan Allah Ta'ala cerita hujan kan, hujan. Sebab tu wahyu baca hujan, dia betul atas bumi. Bumi tu jadi lembut. Asalnya bumi tu kerah, tanah tu kerah kan, lembut. Selepas dia lembut, dia akan tumbuhan hijau. Allah Ta'ala cerita dalam Quran, kan? Tu tanah yang kerah, dia boleh jadi lembut, kan? Tapi kalau batu yang kita kata hati manusia ni, kan, sekerah-kerah dia, wahyu nyata pun tak ada benda faedah pada dia. Mana dia berkerah pada batu lagi tu. Tanah kerah tu, kadang-kadang tanah kerah tu macam batu tu. Tapi bila hujan turun tu jadi lembut balik, dia keluar pula faedah. Ada maknanya gitu. Tengok hubungan wahyu dengan hati. Sebab tu biasanya kalau hati manusia ni, kalau biasa-biasanya manusia bila dia dengar wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan terduduk, dia akan terkesan. Sebab apa? Sebab hati dia tengok dia masuk ke telinga sampai pada hati, kan? Sampai pada hati dia. Jadi hati itu sentuh hati dia, dia akan sesuatu lah, dia menyebabkan perubahan itu berlaku. Itu faedah lah. Tapi kalau dengar saja, tak sampai ke hati, ataupun sampai ni hati itu tak terkesan, hati itu teruk sangat, kan? Sebagaimana kita baca dalam ayat 7 sebelum ni, Allah sebut khatamallahu ala qulubihim, Allah kunci hati dia sebenarnya, kan? Hati dia tu terkunci, tak ada beda. Jadi puluh-puluh tahun pun dengan wahyu, dengan belajar, duduk majlis ilmu, tak ada perubahan apa-apa. Itu je Ustaz. Ada perubahan.
Jadi wa tarakahum fi zulumat, Allah biarkan dia dalam keadaan zulumat seperti sebelum itu, sedangkan dia sudah ada. Jadi wa tarakahum, Allah membiarkan dia dalam keadaan zulumat sedangkan dia sebelum ini berada dalam zulumat. Dan sepatutnya bila ada cahaya, zulumat itu tidak ada kan? Kan sebenarnya bila cahaya itu ada, zulumat kegelapan tidak ada. Tapi oleh kerana Allah hilangkan cahaya, kan, walaupun api itu ada, tapi keadaan dia tu seperti dia berada dalam keadaan zulumat. Jadi sebelum wahyu pun begitu keadaan dia, selepas wahyu pun begitu juga, tak ada apa-apa perbezaan. Jadi berada dalam keadaan zulumat, hal keadaan wahyu itu ada. Ini ayat yang Allah tahu. Sebab saya sentiasa ingatkan diri kita semua dah, di saya lah terutamanya. Kita jangan ingat bila Quran ada, mana kita tu ada dalam keadaan cahaya. Kitab petunjuk ada pada kita, tapi sesak juga. Kita cuba tanya ibu ajaran sesat, ada tak Quran? Kau tak ada Quran? Ada pun dia Quran, tapi dia ikut ajaran sesat tu. Kau terbaru ke ajaran hadi min Allah. Hadi min Allah, kita kata ada lagi ajaran seperti ini. Tapi gitu, ada mengikut. Sesat. Bukan tidak ada Quran, ada Quran, dia baca Quran. Tapi orang gitu sesat juga. La yubsirun. Yang kata zulumat tu, zulumat dia manusia ni bila dia berada dalam keadaan zulumat, dalam keadaan gelap ni, apa berlaku pada dia? Apa berlaku? Tak nampak kan tuan. Jadi kita perlu kepada cahaya tu sebab kita nak nampak, kita nak tengok sesuatu. Sebab manusia dia tidak akan boleh melihat, dia tidak akan boleh melihat dalam keadaan gelap. Sebab kita bukan Tuhan. Allah Subhanahu Wa Taala ni dia zat dia sempurna, sifat dia sempurna. Gelap dia nampak sama gelap atau terang bagi Allah sama. Kita terang nampak kan, cahaya nampak kan. Kalau gelap tak nampak apa. Usah gelap kan. Tak apa guna gelap ni pun tak nampak tu. Ada orang tu dah cahaya pun tak nampak dia. Sebab apa dia rapuh? Macam mak saya rapuh tak nampak dia. Cakap terang pun. Jadi manusia kita apa gelap tu tak nampak. Jadi akibat ni tak nampak fak. Yang kata tidak nampak faedah daripada itu, apa nama dia? Dia tak nampak. Tak nampak apa ni kan? Dia tak nampak perkara yang Allah perjelaskan dalam Quran ni. Kecuali dengan Quran baru dia nampak. Perkara gaib ni lah tak nampak tu. Perkara gaib, senang cerita. Suatu Allah Subhanahu Wa Taala ni dia cipta kita ni 4 mata sebenarnya. Bukan 2 mata, 4 mata. 2 mata di kepala kita, 2 mata di hati kita. Mata yang ada di kepala kita ni Allah cipta ni supaya kita boleh nampak ni perkara yang zahir, takwin ni, kejadian-kejadian zahir itu. Kejadian zahir itu kita nampak, kita nak tengok tu dengan mata kita. Mata di kepala ni. Pokok kayu, kereta, rumah. Itu kita nampak lah dengan mata ni. Kalau mata di kepala ni tak ada, kita tak nampak. Buta dia kata tu. Kalau mata ni buta, memang kita tak nampak lah. Tak nampak kejadian zahir tu, kejadian takwin ni, tu kita tak nampak. Cuma Allah bagi tahu pada kita ciptaan Allah ni dia ada zahir, dia ada apa ni ciptaan takwin yang zahir ni. Yang kedua gaib, dia gaib, istilah dia gaib. Gaib tu bukan gaib bagi Allah. Allah tidak ada bukan gaibnya. Dia gaib bagi nisbah pada manusia, dia tak nampak dengan mata dia. Tentang syurga, tentang neraka, tentang akhirat memang tak nampak lah. Dengan mata, kalau manusia nak tunggu mana akhirat nak tengok mata, memang tak nampak. Jadi untuk tengok perkara, untuk nampak, dia kata untuk nampak perkara gaib ni, Allah cipta 2 mata dalam hati kita. 2 mata di hati itu untuk tengok perkara ni, perkara gaib. Jadi dia nampak. Tapi bukan nampak dengan mata kita ni, nampak dengan mata hati. Sebab tu dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Sebenarnya dia tidak buta mata, mata dia celik. Yang dia buta tu adalah penglihat, walakin ta'mal qulub, akan tetapi hati dia tu buta.
hati yang ada dalam dia itu buta, menyebabkan dia tak nampak. Tak nampak. Tak nampak apa itu? Akhirat tak nampak. Jadi kata akhirat tu kan, kita kata nampak kan? Sebab tu ia kata faedah kan, faedah daripada wahyu. Jadi bila Allah Ta'ala cerita kepada kita akhirat, contoh saya berikan contoh tentang perhitungan. Allah ceritakan dalam Quran ini perhitungan Allah Subhanahu Wa Taala akhirat. Jadi orang beriman tu dia dengan perhitungan Allah. Perhitungan tu dia nampak dengan mata kasar dia. Dia nampak dengan mata hati dia, menyebabkan dia tak berani nak buat kan? Sebab dia nampak. Waktu orang suka ada tangan, tuan tak ada tangan 30 juta ni. Kan dia cakap, kenapa kan? Peluang ada, kudrat ada, peluang ada. Dia boleh, kalau dia ada tanda tangan tu boleh tu. Dia tanda tangan saja, tanda tangan, cok 30 juta masuk akaun. Contoh dia katakan, dia kata, tak boleh buat. Kenapa kan? Sebab dia nampak, kalau dia tanda tangan, Allah humbang neraka. Dia nampak perbuatan dia tu masuk neraka tu, hal tu dengan mata kasar dia kan? Tidak, tu dengan mata hati dia tu dia nampak tu. Sebab tu dia tak berani kat tangan, sebab dia nampak neraka tu. Dia dengar daripada mana? Dia dengar daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran ni Allah bagi peringatan kepada dia kan, jangan buat tu. Dia tak berani nak buat. Dia nampak seperti mana Nabi Yusuf. Nak faham benda ni kan? Nabi Yusuf dalam Quran ni Allah Ta'ala cerita kisah Nabi Yusuf kan. Tuan-tuan boleh baca nanti. Dalam bilik tu dia dengan Zulaikha. Zulaikha tutup semua pintu. Kalau zina boleh tak? Boleh tak zina? Sebab apa? Sebab tak ada orang nampak. Tak ada orang nampak. Suami pun tidak ada, siapa-siapa pun tidak ada ketika tu. Dia tutup. Kemudian kata Zulaikha, ni dia berkata, dia tutup semua pintu kan. Dia berkata, وقالت وراودته التي وفي بيتي عن نفسي وغلقت الابواب وقالت, dia berkata kepada Yusuf, wahai Yusuf, mai. Saya terjemah dengan bahasa kita lah. Wahai Yusuf, mai. Dah kita ni. Dia teruskan, kalau lelaki ajak perempuan berzina, biasa lelaki ajak perempuan berzina kan. Kalau lelaki ajak perempuan berzina, biasa-biasa perempuan ni dia mudah tolak. Mudah kalau kan? Tak mahu mudah. Tapi kalau perempuan yang agak lelaki berzina, agak-agak mudah nak tolak. Agak-agak lawan lelaki tu mudah nak tolak. Boleh tak tolak, tapi pergi 40 kali dulu. Depan mata peluang ada ni. Dan Allah sebut dalam Quran, Allah sebut tu kata ayat Quran, Allah bagi tahu, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Berkeinginan sungguh Zulaikha itu untuk berzina dengan Yusuf. Dan Yusuf pun ada keinginan nak berzina dengan Zulaikha. Keinginan itu ada. Laula ar-ra'a burhana rabbih. Kalau sekiranya Yusuf itu tidak nampak, Allah sebut, kalau Yusuf itu tidak nampak burhan itu pada dalil daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang nyatakan perbuatan zina itu bahaya. Manakala Yusuf itu tidak nampak ni, kalau berzina masuk neraka kan? Kalau zina, siapa berzina masuk neraka, itu dalil, itu burhan dia bagi. Siapa berzina masuk neraka. Jadi Yusuf itu nampak berzina masuk neraka. Kan? Allah beritahu kalau Yusuf itu tak nampak ni, dia akan berzina. Tapi kenapa dia tak berani berzina? Sebab dia nampak kalau aku berzina, Allah humbat ke dalam neraka. Ini panggil sifat takwa dia panggil. Tu dia. Dia nampak. Tu penting nampak ni, kita belajar tu kita nampak benda ni. Walaupun dia ada peluang, ada persoalan, dia tak buat. Kenapa tak buat? Sebab dia nampak. Kalau orang buat tu, dia buat kan? Curi ke, rasuah ke, berzina tu, kenapa? Sebab dia tak nampak dia. Allah biarkan dia tu. Jadi kalau tak nampak dengan sebab tak belajar wahyu tu lain cerita. Hal ni Allah Ta'ala cerita wahyu tu sudah ada. Dia sudah belajar wahyu, Nabi ada sekali hari-hari majlis ilmu. Kira-kira dia nampak dah kan, sebab sahabat-sahabat lain nampak. Cuma munafik ni Allah biarkan mereka tu dalam keadaan kegelapan juga. Seperti mana sebelum tu tak nampak. Nampak tu. Mana kehidupan mereka ni sama dengan tidak ada wahyu, kan, ataupun selepas wahyu tu. Tak ada apa faedah. Jadi Allah cerita ni supaya kita semua ambil peringatan pengajaran terus dan kita jangan biarkan diri kita ni pun seperti inilah. Seperti ini.
dan kita cuba usaha untuk kita dapat faedah daripada wahyu, dan paling penting kita nak memahami wahyu Allah Subhanahu Wa Taala dan ikut wahyu Allah. Dan kita doa kan. Sebab apa? Sebab nak ikut wahyu ni bukan mudah. Bukan mudah kan. Nak faham tu mudah, nak ikut tu dia tidak mudah. Ya. Jadi orang munafik ni dia masalah faham, dia faham lah. Tak ada masalah sebab dia orang Arab macam sahabat-sahabat lain. Orang Arab tu sama ya. Sebab faham tak ada masalah. Hak masalah dah ikut ni lah. Pada kerana kita akan baca ni kan. Allah beritahu masalah ikut ni lah. Ada benda boleh ikut, ada benda tidak boleh ikut. Ya. Ya. Kita akan cerita nanti dengan ayat akan datang. Allah tak cerita. Jadi yang kemuncut daripada ilmu yang kita belajar ni, kemuncaknya adalah kita nak ikut. Sebab kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah berikan kekuatan pada kita untuk kita beramal. Adalah kita beramal dengan ilmu yang kita belajar tu. Sebab amal tu payah tu kan. Nak faham tu pun amal tu payah. Berat lah, berat. Berat saja. Temu dengan nafsu pun tak. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kefahaman kepada kita semua. InsyaAllah kita baca sini tentang ayat 17 surah Al-Baqarah, tersambung kemudian insyaAllah dalam belakang. Apa yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kelemahan kekurangan itu daripada diri sendiri, takut kepada Allah, minta maaf itu tersenang kita jumpa insyaAllah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.